Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan amalan kita pada hari ini dengan surah Al-Fatihah dan tak cukup lagi ni 39, 40, 41. Kelas apa tadi? Kelas ni. Seni. Ha. Kelas seni banyak kecil ke? Korang ni kalau kelas yang macam leisure sikit ambil mudah ya kan, dah tahu quiz online ni lah Google Form ke? Google Form ke apa? Quiz ni. Quizzes. Okay, quizzes. Apa dia? Guna apa? Guna oh ni. Guna Telegram ke guna WhatsApp? Apa-apa je lah korang ni. Sana nak jawab soalan teacher. Okay, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. 41, 42, 43. So ada lagi 9 orang tak wujud. Tahu tak exam final. Oh, ada berita gembira untuk you all. Yang pertama, MOIG akan diambil oleh semua pelajar. Okey, MOIG CSE akan diambil oleh semua pelajar. Tak kisahlah pelajar tu ambil IG pun tidak, dan dia akan mengambil MOIG sebagai final semester 2. Jadi insyaAllah korang akan balik awal. Kementerian pun dah bagi kan, dia dah kata dah pelajar yang ambil exam ni boleh balik awal, jaga SOP. Kan memang susah lah belajar macam ni kan. I tak tahulah. Yang pandai jaga diri tu, pandai jaga dirilah. Yang tak pandai jaga diri tu teruslah kehanyutan di dalam alam fantasinya. Kan? Okay. 45, 46, 47. 47 pelajar. Okay, hari ni I bagi tempoh lah kan untuk kira sebagai attendance awak ni. Okay. Kita akan belajar topik baru. Okay, share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan dapatlah belajar dengan baik. Diserap ilmunya hingga ke jannah kan. Amin. Okey, take note yang kedua, semua orang pun tahu kan ujian selaras kita bila? Ujian selaras kita adalah pada 20 berapa? 27 kan? 27, 28 dan 29. Alright. Okay. Okay. Yusri, lama teacher tak tengok awak buat maths kan Yusri? Ramailah pelajar-pelajar yang tahulah markah korang pun. Dah tahu dah markah quiz integrate? Belum lagi kan? Belum. Okay. Itulah masalah dia. Kenapa ada pelajar yang tak sempat submit. Ada pelajar yang tak sempat submit sebab dia kata kat teacher, ramai yang screenshot kat teacher kata bila dia submit tak boleh. Yelah, dia sampai 9 suku je. Lepas tu teacher Fitri, so Fitri lajak sampai 9:25. Jadi bila pelajar tu dia tekan submit pada masa 9:26, memang tak lepas lah. So pelajar yang tak lepas dia akan dapat 0. Tu je conclusion dia. Kan, tapi teacher dah bagi tahu dah sampai 9 suku. Siapa yang alert lah. Telegram tu kena alert. Telegram tu bukan buat suka-suka je wahai pelajar. Jadi ramai
ramai dapat belakang kosong sebenarnya. Pelajar-pelajar yang I harap boleh buat kan. Contohnya pelajar-pelajar yang memang ada komitmen, free-free je dah dapat zero. Sebab apa? Sebab terleka tengok soalan je lah kan depan skrin. Macam-macam lah alasan. Nah dah lah. We stop giving excuses. Okay. Dalam MOE, nama dia, topik dia adalah kinematics. Kinematics of linear motion. Dalam IG, nama dia kinematics je. Sama je lah. Dia adalah pergerakan objek just for the pergerakan di atas garis lurus je. Maksudnya kita belajar ni untuk mencari how much the movement object on the straight line. Kita nak cari partikel yang bergerak hanya atas garis lurus sahaja. Linear ni membawa maksud straight line. Kalau last year topik dia, nama dia motion along straight line. Tahun ni nama dia jadi kinematics of linear motion. Untuk MOE lah, sama je, tak ada benda yang beza pun. Cumanya straight line dia tukar kepada linear. Dan in your mindset will be tell you that you just learn about the movement, some of the object di atas permukaan rata. Tu maksud dalam bahasa Melayu dia. On a straight line, space lah dia punya, tu maksud dia. Okay, so awak tak payah fikir yang bukan-bukan lah, tak adalah nak cari partikel bergolek-bergolek tu, tak ada. Dia straight line je, sama ada ke kiri ataupun ke kanan, and then dia akan bermula dari satu tempat yang dinamakan sebagai fixed point. Fixed point ni sangat penting dalam soalan. Dalam soalan, any situations, cases for motion of a linear motion ni ataupun along a straight line ni, dia mesti akan inform ayat ni lah ya, fixed point, wajib. Kalau dia tak inform, awak tak boleh apply kinematics punya knowledge. Dia inform. Macam saya cakap dulu lah kan, yang pasal volume tu. Volume tu awak akan belajar masa tingkatan 5 sebabnya benda tu tak dalam syllabus IG. Jadi that's why kita stop, kita akan mengajar you all masa tingkatan 5. So wajib untuk soalan motion, fixed point this word in the question. Fixed point O. Bermakna bermulanya partikel, itulah bermula di partikel. Okay, kalau this topic juga saja nak cerita kat you all lah. Dia good for those yang nak ambil engineering, robotics, biomechanics, sport science and astronomical science. So for those yang nak sambung bahagian engineering, so because this related with the physics, jadi bolehlah dalami basic dia kat you all, tak susah mana pun. Jangan tu I sebut nama bidang tu macam wah kan, tak ada apa pun. Just nak beritahu, yelah awak dah ada alang-alang dekat MRSM kan. Tak ada benda pun sebenarnya yang nak dikatakan sebagai susah. Yang kedua, inilah sebabnya kalau ada student yang tak nampak kenapa belajar AdMaths, I rasa mungkin cikgu AdMaths ni, kalau I sendiri, mungkinlah teacher dulu pun belajar, I just focus to my calculation. Teacher memang, I rasa zaman dulu, we have a lot of latih to be. Berbeza dengan you all. Okay, teacher dulu, cikgu membagi seminggu 1000 soalan. Kami tak ada masa, mungkinlah dulu berbeza dengan you all kan. You all sekarang ni banyaklah manja semua bagai kan. Nak ni. Zaman dulu tak. Memang a lot of hard work, latih to be. Pernah dengar perkataan latih to be tak? Pernah kan? Cuba tanya parents you. Latih to be tau. Nama dia latih to be. Maknanya tak ada masa pun nak main-main. Sebab kita budak sains, teacher budak sains. I plus ambil 10 subjek dulu. I ambil 10 subjek plus account and bio. So I rasa zaman I dulu, I tak ada masa nak main. Tak ada masa lah nak main sebenarnya, tu je. Tak ada masa nak fikir benda lain, macam itulah maksud dia. Okay. So dia ada dua dalam motion ni. Dalam motion ni ada dua. Satu skala kuantiti, awak kena tahu.
keadaan pergerakan motion tu lah, skala kuantiti dan juga vektor kuantiti. Dia beza di mana skala kuantiti ni hanya ada magnitude sahaja. Okey, ada magnitude sahaja. Korang dah belajar vektor kan? Dah belajar vektor belum? Dah, teacher dah ajar dah 4D last year. Macam nak keluar tekak mengajar diorang kena ulang balik vektor. I ingat lagi, ya Allah kan. Kalau tak ingat lagi, I tak tahulah. Kemudian vektor kuantiti ni dia ada magnitude dan juga direction. Tu maksud dia. Tapi setiap kita belajar ni teacher akan inform lah, tapi tak ada dah guna sepenuhnya. Okay, I will be always inform dekat you soalan naik macam mana, apa keywords dia. Dan the most important is soalan IG untuk kinematics is more much easier daripada SPM. SPM dia punya canggih dia lain macam sikit. Bear in your mind IG ni adalah platform yang terbaik untuk you prepare SPM tu je. Jangan ingat IG susah tak susah pun, cuma nak dapat top of the world tu susah sikit. Mak Saleh ni dia tak nak bagi sangat orang admit dapat top of the world ni. Kalau setakat A-star tu bersepah-sepah A-star. Macam tu lah. Okay, kalau UG tu I rasa memang student tu tak jawab langsung tu je. Sebab tu last year kita tak ada UG tak ada UG. Kalau once ada UG maksud dia this student tidur waktu exam tu je. Tu je nak beritahu. Okay, alright. Kita pergi the words yang awak akan belajar, keywords, apakah pergerakan particle. This is a particle dekat fixed point. Kan, fixed point O, pastikan buku nota awak bersama dengan awak ya student. Fixed point O, whether dia move on the left ataupun move on the right. Dia melibatkan, kita juga boleh kira 3 benda ni. Yang pertama, displacement. And then we have velocity, and we can calculate acceleration. Okay, benda-benda ni kita nak kira hanya untuk satu partikel yang bergolek ke kiri, bergolek ke kanan, tak bergolek tiba-tiba berhenti macam tu. Okay, semua ni, semua knowledge yang kita pakai ni memang sangat melibatkan differentiate dan juga integrate. Dia dah berarti kata macam saya cakap semalam lah kan. Dia applied differentiate integrate ni macam tu lah. Equation of straight line, equation of the curve, area under the curve, kan, volume dan ni kinematics. Okay, ni benda yang kita akan cari. So apa kaitan di antara mereka bertiga-tiga ni? I selalu bagi tahu kat student, you have S and then you can go to velocity and you can go to acceleration. Semua huruf kecil ya anak-anak. Huruf kecil tau, kalau nampak macam tu dia huruf besar tu sebenarnya huruf kecil. You have displacement, S is equal to displacement, and then you have velocity, and then you have acceleration. So you can check in bahasa Melayu if you want bahasa Melayu lah kan. Displacement tu like sasaran. Sasaran lah. Dia bukannya distance Okay, so displacement ni nak bagi tahu dia adalah vector quantity. Sebab dia ada apa? Dia ada magnitude dan dia juga ada direction. Dia berbeza dengan displacement. Dia berbeza dengan distance. Okay, tapi dalam soalan dia ada total distance nanti kita akan belajar macam mana pula tu, apa kaitan di antara total distance ataupun dengan displacement. So displacement you can get the value in positive, negative and zero. You can be in this kind of your answer. The value of displacement can be positive, can be negative and can be zero. Compared to distance. Sebab apa yang teacher boleh tahu kan, kenapa teacher cakap macam ni, sebab based on my experience and in the end of the topic, students suka cakap macam ni, teacher displacement tu sama dengan distance tak sama. Distance tentu-tentulah tak boleh ada negatif. Mana ada distance negatif? KL to Johor,
negative 200 kilometer. Memang tak lah kan. Gelak lah orang macam tu kan. Tu nak beritahu beza dia. Dan distance dia hanya ada skala kuantiti sahaja. Cantik I tak tengok lagi. I sebenarnya markah tu. I nak buat compare. Nak tengok kelas mana nombor 1. I selalu macam tu. Tapi I tengok kelas I ni banyak yang tak jawab. Bukan tak jawab. Dia tak sempat submit. Macam-macam lah alasan kan. Tak boleh hati alasan. Okay, distance ni dia adalah skala kuantiti which is dia ada magnitude sahaja. Dia ada magnitude sahaja. Okay, sebab dia refer pada path travel by an object. Maknanya dia rujuk kepada pergerakan objek itu sahaja. That's why dia tak boleh ada negatif. Tu sebab-sebab. Yelah nak bagi tahu sebab one day bila soalan ni awak akan buat kesimpulan, oh displacement tu macam distance lah. Jangan dengar kat telinga I lah, salah salah. Okay. So velocity is hal laju in bahasa Melayu and acceleration is pecutan. Okay? Okay. So macam mana kita nak cari? Sekarang ni kita pergi dulu overall lah pergerakan apply untuk integration dan juga differentiate. Kalau S nak pergi ke V, awak akan tulis macam ni tau. Kalau S pergi ke V, maknanya V tu akan jadi subjek. Teacher padam dah yang ni. Hopefully awak dah buat ya. Salin tak? Salin. Salin ya. Ingat, korang nak balik maktab dah ni. Benda pertama saya tengok nota. Okay, V equal to ds dt. Maknanya macam ni, kena teacher apa kaitan dia ni sekarang ni? Apa kaitan dia teacher? Okay, kaitan dia sebab all the cases. Bila teacher kata cases, is refer kepada soalan lah. Tak tahu nak pergi mengkaji bola adik awak bergerak kan, awak pun tak tahu equation dia. Macam tu. Maknanya macam ni, teacher bukan nak ajar macam okay, more to the technical how you to answer the question. Tapi nak beritahu bahawa when you have one cases, maknanya dalam soalan motion ni dia mesti bagi equation. Tu soalan motion. The most important dalam soalan motion, dia ada equation. Dalam IG CSE, dia dah ada paper 1, paper 2 kan. So dia akan naik salah satu. Dia pasti akan naik. Topik yang paling glamour dalam IG. Topik yang paling glamour dalam IG, differentiation, integration, kinematics. Tu memang glamour gila. Budak tak score tak tahulah. Awak dah berkurang berlatih sepatutnya soalan-soalan ni. Dan markah ni bukannya sikit. Markah dia banyak 10. Jalan kerja dia masih biasa je. Markah banyak dekat attempt. Jadi kat mana lagi lah tak score kan. Nikmat Allah mana yang didustakan. Macam tu lah. Jadi bila soalan atau cases yang awak dapat tu, awak kena grab the equation. Sebab tu awak kena highlight equation apa yang soalan cakap. Soalan cakap pasal displacement ke, velocity ke, acceleration ke. Tu yang awak kena aware benda tu. Jadi tengok soalan nak apa. Jadi kalau daripada soalan bagi velocity, contoh kan macam dekat sekarang ni teacher ada setengah student dia tak faham kaitan di antara gambar rajah arrow ni. Dan awak lagi satu, kalau tak faham PM dah teacher ni tak tahu senyap sunyi je ke tempat ni. Jadi nak bagi tahu V ni kalau daripada S dia kena differentiate displacement tu. Okay, lepas tu daripada V nak pergi A, maknanya A lah akan jadi subjek. A akan jadi subjek, dia akan differentiate velocity tu nak dapatkan A. Tu maksud dia. So bila kita jawab soalan motion ni, benda yang pertama teacher nak tengok benda-benda macam ni, awak akan counting dulu. S, V, A, awak akan buat macam ni dulu. Maknanya you try to recall your knowledge. Bukan you tinggal tempat kosong, you tak gawe. Awak tahu kan teacher tak boleh benda-benda macam tu. You kata you nak buat ADMAT dengan baik, you have to show your effort lah. You janganlah buat pelik-pelik, you macam buat benda yang tak belajar langsung. Sebab tu cikgu ADMAT ni dia jadi macam, ada setengah cikgu ADMAT baik. Macam I ni macam jahat sikit kan. Jadi tak boleh lah ada benda-benda macam tu. Dia kena, bukan nak jawapan. Kena ingat ya, ADMAT is not about what is your answer. It's how much you put the effort to get the answer. Tu. So dia ada dua keadaan ni. Okay. Untuk bahagian yang dekat bawah pula, let's say you daripada A ni nak pergi ke V. Maknanya V sebagai
subjek. Lepas tu awak nak pergi ke V kepada S. So S sebagai subjek. SI dalam banyak macam integrate ke pula. Okay, S. S. Jadi untuk V ni awak kena integrate lah. Integrate A dt. Dia sebab dia berkaitan dengan masa. Awak nak golek partikel tu kan. Awak nak golek partikel tu awak akan record masa. Dia kalau dia duduk kat fixed point tu, of course lah T equal to 0. Sebabnya partikel tu duduk diam je. Ni kan meja, katakanlah ni meja. Lepas tu yang ni adalah bola, katalah bola, ball. So this is your fixed point O. Kalau fixed point O maknanya T equal to 0. Tu maksud dia. Okay? Tu maksud dia. Kalau tiba-tiba dia bergolek and then tiba dia stop. Kata T lah 4 second. Kalau tiba-tiba S equal to 0. Ni contoh lah, contoh dia bergolek dalam 4 second. Bergolek, stop. Maknanya sini jadi S equal to 0. Tu adalah banyak keywords yang awak akan belajar. So nak bagi tahulah kaitannya. Jangan duk pening pula. Tak ada pening lah, topik ni senang nak score. Awak pandai integrate differentiates, memang score lah jawabnya. Okay, so kalau V nak pergi ke S, maknanya velocity nak bertukar kepada displacement. So displacement akan jadi subjek, maka kita integrate V, dt. Dia kena semua kadar terhadap masa. Lepas herak. Faham tak ni? Faham teacher. Faham. Kau ni berdiam je, ya Allah. Teacher yang syok sendiri sekarang. Okay. So kita pergi displacement dulu. Okay, kita pergi displacement. Okay, displacement simbol dia S. Okay, selalu dia macam ni lah nak beritahu kan. Awak ni partikel, ni meja lah, meja. Kita selalu bagi contoh partikel bulat dekat fixed point. Bila teacher kata O tu dekat O, maka dia adalah fixed point lah. Okay. Kalau dia bergerak kat sini katalah -1. And then ni dia bergerak 3 meter katakan. So dekat sini apa yang you boleh bagi tahu ialah partikel tu move. Kalau dia partikel tu bergerak ke kiri, maknanya you akan cakap particle is move -1 to the left. Kalau dia move kat sini, maknanya particle is move +3 ataupun 3 to the right. Tu maksud dia. Okay? Okay, kita boleh tengok pergerakan displacement ni dalam dua keadaan tau. Satu, you boleh draw dalam bentuk line number. Kita buat benda ni penting untuk jawab soalan total distance nantilah. Nama total distance, tapi cara kerja dia kena buat displacement. Number 2, kita boleh buat guna graph displacement time. Displacement time. This is how to calculate the displacement. Okay, so contoh, kita tengok contoh. Tak ada benda pun yang pergerakan tu. Okay, kita tengok contoh dulu. Katakanlah teacher bagi equation, okay, dia bagi S equal to T squared minus 3T. Okay, so you substitute in the box sebab you nak tengok pergerakan partikel tu. T dengan S. And then T ni berada di antara 4 and 0. So you calculate lah 1, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, yang tu saja, yang ni tak ada. So bila you substitute the value of T, 0 dalam ni, you akan 0 dalam ni kan, you akan dapat nilai S dia adalah berapa. You kena kira lah. Dapat 0 lah. Betul tak? Betul tak betul?
Betul. Okay. So So teacher. kalau kita ganti dengan 1 dengan 1, so apa nilai you dapat? 1 minus 3 negative 2. Okay. So bila T dia 2, awak akan dapat 2. 3, 0. 4, 4. Ni teacher dah tolong kira lah untuk awak. Maksud dia nak dapat nilai ni, jangan berangan ni kan benda macam ni pun ada pelajar boleh tak reti nak buat. Ni masuk nilai dia, ganti nilai T. Okay, jadi bila you lukis timeline, line number, okay, you lukis line number, mula-mula you akan lukis macam ni lah. Kalau distance dia ada 0, ni 0, lepas tu ada negative 2, lepas tu ada 2, ada 4. So you susun ikut timeline you. Ni S lah, meter, S. Ni jarak dia ni. Kemudian you tengok 0. Okay, you tengok 0 ni, tengok 0. So 0 kita bermula dekat sini, 0. Okay, 0 T equal to 0. Kemudian T equal to 1 dapat negative 2. Kemudian T equal to 2 dapat 2 dekat sini. Ni T equal to 2 dapat 2. Kemudian T equal to 4. T equal to 4 awak akan dapat 4. Awak refer kepada diagram awak ni. Okay. So macam mana pergerakan dia adalah pergerakan dia daripada sini. Awak tengok dia ada patah balik tau. Okay, dia mula daripada sini. Mula daripada T equal to 0 lah. So awak mula. Lepas tu awak patah balik. Sebab awak nak kejar. Gini. Dia mula daripada sini T equal to 0. Dia pergi T. Bila T1, distance dia jadi negatif. Displacement dia jadi negatif 2. Lepas negatif 2 ni terpaksa pergi T equal to 2. Sebab T equal to 2 ni ada kat sebelah kanan kan. So dia pergi sini. Lepas tu T equal to 4 pada 4 distance. Tu maksud dia. Bila awak guna line number. Okay. Faham tak? Maknanya nak beritahu bahawa bila displacement tu, I repeat my word lah. Displacement 0. Okay, displacement 0 at T equal to 0 and T equal to 3. So ada 3 dekat sini. Mana 3 kita? 3 kita dekat sini sebenarnya. T equal to 3 pun 0 juga. Sebab tu kita patah balik ni. Dia patah balik sebab T equal bila displacement 0 bila T equal to 0 dengan T equal to 3. The particle is at the fixed point dekat line number ni. Lepas tu lagi satu ayat awak boleh cari ialah kalau T is more than bigger than 3. Bila T tu lebih besar daripada 3 which is 4 lah. 4 kan lebih besar daripada 3. Particle tu adalah on your right. Sentiasa di sebelah kanan. Kalau T lebih besar daripada 3. So yang tu je lah untuk you punya represented your displacement dekat line number. Okay, kalau kita guna line, kita guna graph, displacement time. Okay, ni cara yang kedua ya, Cara yang kedua graph kita 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sebab nilai maksimum, nilai yang paling besar adalah 4T. Tengok refer pada table tadi ya. Tengok table ni, tengok table kan. S paling besar dia 4. Okay. So awak pun buatlah label dia macam biasa tu. So 4 dekat sini paling besar dia. Ni negative 2. Yang ni T. Yang ni T, sorry. Yang ni S. So paling besar dia 4, paling kecil dia negative 2. So you plot lah. Ikut table ni. So masa you plot T00. Okay, T00 dekat sini. Okay, kita teacher ambil colour merah. Okay, T00 dekat sini. Lepas tu 1, negative 2. 1, negative 2. So 1, negative 2 dekat sini. Okay, 2, 2, 2. 2, negative 2. 3, 0. 4, 4. Ni semua dekat table. And then you draw.
This is shape. This is shape for the graph below displacement time. Sebenarnya nak cari total distance berdasarkan yang ni lah. Berdasarkan yang ni sebenarnya cari total distance awak. Awak akan tambah yang ni berapa jarak dia. Ni berapa jarak dia. Ni berapa jarak dia. Ni berapa jarak dia. Gitu. Okay. Ada soalan? Ada soalan tak? Susahnya kan, topik ni memang kena tengok muka ni, kena tengok korang buat apa kat kelas kan. Sakit jiwa pula rasa saya cakap seorang-seorang ni. Okey tak? Okey teacher. Ya. Yeah. Apa? Cakap lah apa? Saya kurang faham dekat number line tu. Okay, number line. Okay. Number line. Okay, Cici draw lagi sekali number line ni. Kalau waktu tak faham tu celah terus, teacher tak faham. Ni I kena ulang balik. Kalau tak faham, I ulang balik cepat sikit kan. Tak apa, jangan malu. I tak nampak muka you all pun kita guna whiteboard ni. Okay. Teacher. Ya. Dekat kolom when P equals to 2 tu patutnya S equals to negative 2 kan teacher? 2 negative 2. Ya betul. Astagfirullahalazim. Sorry. Thank you. Tisha kan tu kan? Okay. Ya betul. Semak balik nombor teacher ni betul tak? Ini main case je. Boleh betul Yang lain tu betul tak? Betul. Okay. So line number. Okay, line number Okay, so ni kita tengok S. Yang ni S. So tengok S. Kita refer kepada S. Ni S. S kita ada 0, negative 2 and 4. Tu S kita. Kemudian kita tengok T kita pula. T kita negative 2 ada 1. T equal to 1 dengan T equal to 2. Okay, yang tu faham tak? Sebab negative 2 kita dia ada dua nilai. Negative 2 kita, S kita, displacement kita negative 2 untuk 1 dengan 2. Okay, faham tak? Faham. Okay, sekarang ni 0. Cuba tengok 0. 0 dia ada 2 juga. 0 ada 2 which is T equal to 0 dengan T equal to 3. Okay. Lepas tu bila T4 kita dapat di displacement dia 4. Okay, sekarang ni kita nak tengok dia lalu dekat mana. So bila kita tengok dia lalu, memanglah dia pergi dekat semua displacement ni. Tapi dia memula daripada ni T0 pump lalu sini, dia turun sini, dia lalu sini, dia lalu sini. Maknanya dia lalu sini, lalu sini, lalu sini. Faham tak? Maksudnya teacher kita kena buat line tu lah kalau kita buat ni. Kena buat line number, maknanya dia ada pilihan bila awak jawab soalan nanti. Awak boleh guna line number ataupun graph. Macam ni kalau kita nak total distance, kata kita nak cari total distance. I guna word total distance tau sebab kita dah cari displacement daripada masa 0 to 4. Jadi you akan dapat, okay sini total distance dia berapa? 2. Nampak tak? 0 to negative 2, 2. Kemudian sini dia patah balik. Sini ke sini 2. Sini ke sini 4. So awak akan dapat total distance dia? 8. Ni untuk soalan total distance. Soalan akhir dalam sub of motion. Okay. Yang kedua, kita guna kaedah ni tadi kan? Okay. Kaedah, katalah student yang pilih guna kaedah graph displacement time. So yang ni ke sini. Yang ni ke sini, angin kan? Okay, yang ni ke sini 2. Sini ke sini 1. Sini ke sini 2. Ni nampak ni, sini ke sini berapa ni? Siapa tahu? Sini 2. Ni jarak dia 2. Sini ke sini 2 ke 3. Berapa agak-agak awak?
Yami, 1. Yami ke sini? Oh. 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 Okay, kita terangkan lebih sikit lah yang ni sebab bila sampai kat total distance, selalunya pengalaman teacher budak akan terlupa. Sebabnya total distance tidak ada proses integrate ataupun differentiate. Tu masalah dia. Dan markah dia banyak 4 markah. So rugilah. Okay. So I hope you know how to present the displacement by using time line, number line dan juga graph displacement time. Okay, faham tak? Faham tak Faham. ni? Faham. Fully faham lah kan? Okay. So, lepas tu kita pergi ke soalan yang Allah Akbar. Okay, kalau you all tengok sepatutnya kan untuk soalan-soalan yang direct, selalunya sebabnya dalam soalan motion dia akan bagi semua keadaan lah. So teacher sekarang ni baru nak masuk semua keadaan. I just terang lebih sikit kepada displacement. Okay. Dekat mana kita apply differentiate lagi? Okay, tadi kita dah tahu dah proses yang ni. Okay, so another keywords yang awak kena tahu adalah kalau awak dapat maximum velocity, maximum acceleration. Benda yang sama ya. Kalau maximum velocity, awak akan ada minimum velocity lah. Okay, dia pair lah. Ni pun minimum acceleration. Kecutan yang paling kurang. Dan ada satu perkataannya uniform acceleration. Yang ni nanti duduk ni. Apa ni lah kalau kan. Okay. So dia sama dengan apa tu, dengan applied maximum minimum turning point. Sama je dalam differentiate. Cuma dia bila dia jadi velocity, dia akan bertukar lah jadi dv dt equal to 0. Ni kedua-dua ni. Kalau nak cari maximum velocity, awak akan guna dv dt equal to 0. Tak kisahlah maximum ke minimum dia sama je. Sama juga. Awak ingat balik masa awak belajar nak cari maximum minimum point. Nak cari maximum minimum point, awak akan letak dy dx equal to 0. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. So nak beritahu pun maximum velocity, contohnya kan kalau awak baca buku lah, awak akan awak tengok macam mana drone, kalau untuk buku teks kan dia ada cerita pasal drone, berapakah kapasiti paling maksimum velocity ataupun maximum distance yang boleh drone tu pergi atas langit nak ambil gambar paling clear. Tu contoh dia. So awak akan berfikir lah, tu dah masuk peringkat tinggi sangat kan. Teacher pun tak naklah sabutkan kepala awak. Relax. Kita belajar basic je. Nanti masuk universiti nanti awak akan lebih bijak sebab basic awak sangat kuat. Okay, mana I punya ni? Okay. Okay. Jadi, kat mana teacher punya nota tadi? Okay, yang ni. So sama juga dengan maximum minimum acceleration. So dA dt equal to 0. Kalau awak perasan, maximum acceleration ni dA dt ni bersamaan dengan V sebenarnya. V equal to 0. Okay. Awak kena tahulah dV dt equal to 0. dV dt ni adalah S. Tapi tak apalah, kita tengok bergantung kepada apa equation yang soalan bagi. Okay? Alright. Samalah juga kalau soalan kata determine velocity whether maximum ataupun minimum velocity, determine velocity maksimum dia berapa, lepas tu determine adakah velocity tu maksimum atau minimum. Tu dah masuk kepada D2V T2. Ni penggunaan second differentiate ni. So kena panggil balik. Semuanya awak dah belajar dia tak ada yang pelik pun sebenarnya. It all depends on the equation. Okay? Okay, alright. So kita tengok soalan. Okay, faham tak secara general apa yang teacher nak tekankan dalam topik displacement ni?
Topik kinematics for the first introduction ni. Faham. Okay, faham ya. Teacher, Ya. saya tak faham kenapa dy over dx tu equal to 0. Oh, Yang yang ni teacher bagi tahu kalau contohnya masa kita cari turning point tu. Tak dengar lah tu tadi. Okay. Teacher kata masa turning point kita nak cari maximum minimum point. Lepas tu kita akan mula dengan dy dx equal to 0. Betul tak? Siapa yang dengar tadi? Oi, dengar tak? Betul teacher, betul. Dengar. Tak dengar. Hampa ni jawab pun dah susah. Cubalah jawab sikit. Cuba fokus. Cuba jawab. Jangan terlalu comfort zone sangat kat rumah tu. Sampai teacher cakap pun dah macam dah ke mana-mana. Lantak lah teacher tu. Dia cakap seorang-seorang. Tak baik tau buat macam tu. Okay. We go to page 410. Buku coursework awak. 410. Dah jumpa dah. Exercise 16.1. Okay, we look at the question number 1. Example. A particle moving in a straight line passes through a fixed point O. Nampak tak? Dia mesti mention ayat tu dalam motion. Kalau dia tak mention, awak tak boleh buat dalam kerja kinematics. Macam tu lah ibarat dia. I repeat, a particle moving in a straight line. Dia mesti mention. Setiap soalan mesti mention. Complicated sekalipun, dia mesti bermula dengan ayat sedemikian rupa. A particle moving in a straight line passes through a fixed point O. Its velocity. Maknanya get ready. Maknanya pelajar akan menggariskan perkataan velocity. Tolong garis. Janganlah garis awak cantik dalam nota awak lah. Ni kan buku teks kan. Velocity. T seconds after passing through O is given by. So dia bagi velocity equation dia adalah V equal to 50 over 3T plus 2 squared. Ni yang teacher kata ni. Standby. Bila you baca soalan motion, you kena aim. Apa equation dia bagi sebenarnya. So terus standby lagi satu benda lah. S, V, A. Baru buat macam ni. Lepas tu dia kata, find the velocity of the particle as it passes through O. Yang ni kalau dia kata passes through O, find the velocity. Maknanya nak velocity tu sendiri. Bila T tu berada di O. So agak-agak kalau partikel tu di O, apa T dia? Kosong. T equal to? 0. 0. Yang tu di antara keywords yang awak kena tahu. Okay, so T equal to 0. Maka awak substitute lah T ni dengan 0. So awak akan dapat apa? 50 plus 2 squared for 50 over 4. So dapat 25 over 2. Kita elok ni buat macam ni. Tak baik buat equation satu ni. Teacher ni tak cukup tempat. Tapi student ni dia tengok cikgu dia buat macam tu. Dia buat juga. Benda macam tu dia tiru. Ni berapa nilai dia? 12.5. 2 point? 12.5. Okay. Unit tak payahlah ya. Nanti silap. Tak payah unit. Kalau at maths IG ke SPM ke unit is not necessarily important, but if you want to put, we can put. Velocity ya, meter per second. So dapatlah velocity kat sini. Nampak tak tu cara prosedur dia? Okay, find the value of T. Find the value of T. Okay, ada soalan tak? Kalau tak faham, cakap tak. Teacher. Cakaplah macam tu. Tak apa. Kita stop. I boleh terima benda tu. Okay? Penat nak tanya setiap kali faham ke tak, ada soalan ke tak dekat 50 orang ni ke betul ke 50 kan. Sebab I tak buka laptop, I tak tahulah betul ke tak 50 ni.
Bersungguhlah pelajar-pelajar sekalian. Sesungguhnya bersungguh itu ada keberkatannya. Kan bermain dengan berkat pula. Cikgu MRSM standard lah kan. Lepas tu viral. Okay. Find the value of T when the velocity is V velocity equal to 0.125. So the question asks the value of T. So use T in our V. But the question want us find the value of T. But the information given is about velocity, so you can still use the equation of velocity. So 50 over 3t plus 2 squared, and then v ni you can substitute with the 0.125. So yang ni guna awak punya lower form lah. Takkanlah tak boleh buat cari nilai t ni Takkanlah teacher nak tunjuk pula ni. Guna kemahiran ni dengan betul. Darab silang dulu. Ni I tunjuk last kan. Ni ada ni pelajar yang tak boleh buat ni. Tapi I rasa kalau tak boleh buat, do something. This is your algebra. This is your lower form. Itulah lower form tak boleh main-main. Teacher dulu kan buat seminar dengan hampa ni. Dah cakap dah, jangan main-main waktu 400. Lepas tu 400 ni boleh square root kan? Dapat 20. So dapatlah T equal to 6. Siapa yang tak faham ni, tolong bagi tahu ni senang je. You pindah-pindah, mula-mula you darab silang. Lepas tu you bahagi dia 0.125, that's why dapat 400. Lepas tu macam mana dapat 20, you square root. Lepas tu pindah-pindah-pindah bahagi 3, dapat T equal to 6. Yang ni at max. Yang ni at max. Yang ni dah masuk model. Yes? Saya nak tanya, kalau yang nak cari T tu kan, dia tak tunjuk working, yang alih-alihkan tu, dia just straight up tekan calculator. Lepas tu dapat jawapan. Ya boleh. Exactly get a marks. Okay, thank you teacher. Teacher tengok yang apa nama ni korang punya intervention malam-malam kan. I ambil nama tau siapa yang tengok. I jadi pemerhati dalam tu. Tapi Cikgu Fitri kata sejak I ada dalam tu macam ramai pula yang up I cakap iya ke? I rasa macam budak kelas C dengan D je kan. Yang lain tu memang tak up lah. So jangan terkejut lah kalau ada orang dapat 10 markah penuh untuk PNG. Okay, alang-alang tu nak beritahu lah 50% komitmen internet pada online. 30% final untuk PNG semester 2. Final which is your mock. Semua orang ambil mock, awak ambil IG, kita ambil, awak tetap ambil mock. Okay, 30%. And then 20% is your standardized quiz, everything. Standardized kehadiran. Ni kehadiran. Ni fokus pada kehadiran je 20% ni. 50% ni segala makna homework, task, short quiz, commitment during online class. Macam malam-malam Cikgu Fitri bagi tu kan. Itu dikira sebagai commitment lah. Bagus sangat siapa yang try tu. Ya Allah, rezeki murah sangat. Siapa yang tak try tu, awak tengoklah kenapa awak tak try. Janganlah kata tak boleh buat. Okay dah lah, bebek pasal ni. Okay, ingat markah PNG tu teacher dah maklumkan. Jangan cakap teacher tak maklumkan. Okay, soalan yang ke C. Okay. Find the acceleration. Dekat sini lah kita kena berhati-hati ni. Sebab dia kata find the acceleration. Go through the sketching. Kita awak baca soalan tadi kan teacher suruh awak sketch kan. Awak akan sketch S, V, A. So awak tengah sketch yang ni. Kemudian awak nampak. Okay, A. Sekarang ni soalan kalau dekat sini awak tahu differentiate. Sini awak tahu integrate. Macam tu je. Kemudian soalan nak A, acceleration. Okay. Jadi sekarang ni soalan bagi V. Soalan bagi V. Nak pergi ke acceleration. Kenapa people? Differentiate. Yes. Kena differentiate. Macam tu tau cara dia. So awak tulis dah dulu V equal to 50 over 3t plus 2 squared. Fikirlah lebih sikit. Jangan tu nampak bahagi je nak guna produk atau quotient rule. Pemudahkan lagi. Boleh pemudahkan tak? Boleh. Sebab dia differentiate ya anak-anak. So negative 2. So teacher padamlah ke atas ni.
Okay, sampai kat sini. Yang ni adalah general knowledge from differentiate. Differentiate. Lepas tu awak akan tukar dv dt. Kenapa dv dt? Sebab dv dt adalah A. So dv dt equal to, tengok ni. Ni kembali balik zaman-zaman kita belajar tu. Macam mana nak differentiate? Turun depan dapat negative 100. Salin balik dalam kurungan. Kuasa berkurang. Jadi negatif 3, differentiate dalam kurungan 3. Okay, remember? Remember. Remember. Okay, so negative 300 over 3t plus 2 power of 3. So when the question say, Padam ni, I harap you all salin. Kalau tak nak teacher memekak balik maktab nanti, tolonglah dengar cakap teacher. Orang yang buat teacher kan puji. Ya Allah, susah juga cikgu puji student ni. Teacher lah orangnya. Okay, jadi soalan nak when the particle, find the acceleration of the particle when t equal to 1. Kalau dalam exam tu kena bulat lah t equal to 1 tu. Lepas tu bulat juga acceleration. Satu lagi pantang teacher, kalau markah tak apa-apa, lepas tu soalan bersih. I memang membaru. Kalau awak dapat markah score 100 kan, lepas tu kata bersih je, I memang tak kata apa lah. I cakap okay kan. Okay je lah. Macam tu lah. So dvdt ni adalah A. So you can write A. Tulis A equal to negative 300 over bracket 3. So sekarang ni our time is 1. So 1 plus 2 cube. Guna kalkulator. Gunalah kalkulator aib awak tu. Negative 2.4. Negatif 2.4. 2.4. Ada soalan? Kalau dalam bahasa Melayu, bahasa English dia acceleration akan jadi deceleration sebab dia negatif. Deceleration. Kalau dalam bahasa Melayu kelakar sikit nyah pecutan. Kalau awak tak belajar bahasa Melayu kan, kita tak perlu. Tapi kena ambil tahu lah juga kan. Okay, do you understand people? Yes, Cik. Yes, teacher. So maknanya nak beritahu macam ni. Nak beritahu macam ni. Okay, macam ni. Kita belajar terlalu terhad sekarang ni sebab kita nak kejar masa satu. Lepas tu peluang matematik tambahan dalam jadual 2 jam period. Awak kena ingat kalau kat maktab kita ada 7 dan 6. Berbeza je. Jam kredit tu terlalu besar sangat kat lari. Kalau dekat maktab ni, I memang akan ajar macam mana wujudnya acceleration tu. Okay, macam mana wujudnya velocity. Sangat menarik topik ni. Awak boleh baca buku teks. Menarik sangat-sangat. Awak akan teruja. Jadi, teacher akan pick point some of the experiment macam tu lah. Patutnya dekat maktab kita akan buat banyak eksperimen. Kita akan buat kerja kumpulan, Kita akan mengkaji kenapa partikel ni. Bila bergerak kan, ada setengah partikel dia macam ni tau. Ada setengah partikel, kalau awak ambil partikel ringan kan, contoh kan. Awak bergerak partikel ni, dalam 1 second dia boleh berhenti, tapi awak jangan fikir dia boleh berhenti secara initial. Dia mungkin akan pengaruhi dengan angin bergolek sikit-sikit. Kita akan mengkaji juga hal ni. Satu lagi keadaan, dia akan bergolek dalam 2 partikel. Ni katalah cempaka pegang guli A. Lepas tu Wan Adam pegang guli B. Lepas tu kita pertemukan guli ni. Awak faham tak? Teacher golek. Okay, cempaka pun golek, Wan Adam pun golek. Lepas tu dia bertembung. Jadi kita boleh kira pada masa bila dia akan bertembung. Awak faham tak? Faham. Punyalah nak bagi apa faham ni. Lepas tu kita boleh kira apa ni? Kita boleh kira masa dia bertembung. Dan kita boleh kira berapa pecutan yang diambil oleh guli cempaka dan berapakah acceleration guli Wan Adam untuk memastikan bahawa mereka akan bertembung pada contohnya 5 second. Padahal guli cempaka dekat sini. Guli Wan Adam dekat sini. Contoh. Atau guli Wan Adam dekat sini. Kita boleh kira macam-macam dekat sini. Sebab mungkin boleh jadi ada 2 particle.
Tapi teacher nak cakap lah, tu partikel ni jarang sangat IG naik. Dah mudah dekat situ. Tapi SPM sangat menarik. Okay, tiba-tiba kan ada pula jumping partikel datang yang ketiga. So sangat menarik. Okay, ni kalau buat kat mata okey lah. Ni ada buat sekarang ni, ada yang tidur ni teacher rasa. Ya Allah, tak tahulah. Yelah kan, kena set up your mind. Okay, alright. Jadi kalau Teacher. faham, ya, Acceleration tadi unit meter per second square kan? acceleration dia sama dengan velocity. Meter Acceleration. per second. Dia kuasa 2. Kenapa dia kuasa 2? Meter per second. Dia ada kuasa 2 ya acceleration. Kalau displacement dia meter per second sebab dia masa kepada masa. Okay, dia SVT. Ni displacement dah meter je. Meter per second dekat sini. Di sini meter per second. Ada lagi second. So jadi second kuasa negatif 2. Faham tak? Siapa yang tanya tu Nafis from teacher. Okay, Nafi. So remember, okay, teacher bagi tahu siap-siap. S displacement unit dia meter. Velocity unit dia meter per second. Acceleration unit dia meter per second square. Meter per second square. Tu bacaan dia. Dia meter per second square. So kita buat ni atas sebab tu dia di kuasa negatif 2. Okay, so dengan masa yang ada, boleh tak I nak tengok you all jawab soalan number 2. Kalau korang tengok number 2, dia punya equation dia comel gila sebab ada eksponen. Apa yang beza dengan IG? IG melibatkan semua equation. Awak kena hati-hati, eksponen, trigo. Trigo ni lagi lah kan. Kalau in term of XY ni macam biasa. Yang ni SPM. Okay, kalau naik IG memang Alhamdulillah lah. So kena prepare. Bukan prepare, ingat balik lah eksponen trigo punya differentiate dengan integrate tu. Okay, so mari semua teacher nak tengok soalan nombor 2A sebab dia ada macam ni. A particle moving in straight line passes through bla 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 is velocity. Jadi soalan bagi velocity, kena highlight velocity. V equal to 6E 2T minus 2T. So dia kata find the initial velocity. So kena ingat ya, kalau initial velocity, ni boleh masuk dalam keywords yang paling penting. Teacher insyaAllah, teacher akan list down kan keywords dia. Bila equal to 0. Bila. Macam contohnya stop momentarily. Stop instantaneously. Tu nak guna macam mana tu? Nuha kena ingatkan teacher untuk nota-nota tu. Tahu Nuha? Nanti teacher lupa. Teacher akan ingat, oh student I dah ada. Ingat tau. Sebab I memang buat nota benda tu. So initial velocity is equal to T equal to 0. Yes. Kena ingat kalau initial velocity is T equal to 0. Jadi bila dia kata find the initial velocity of the particle. So V tu dah initial velocity dah. V, so 6E 2 0, T ganti dengan 0 minus 2 ganti dengan 0. Kiralah tekan calculator. Jangan buat susah pula. Kalau initial acceleration of the particle, siapa ada idea? Soalnya soalan kata initial acceleration. Differentiate velocity. Differential velocity T equal to Yes, very good. Bagus, Tahniah. Faham dah tu maksud dia. 6E2 power of T minus 2T. So differentiate dapat A. Ingat ya, benda ni wajib berwarna untuk soalan motion. S, V, A. Buat je. Lepas tu try. I tak bising. Kalau bersih soalan tak buat, I makan bising. Teacher champion bab bising ni sebab I dah pesan. Buat. Bila cikgu tu pesan kena buat. Ada hikmah dia. Okay, VA. So awak akan buat DVDT. Very good. So DVDT. So differentiate lah. Ingat lagi tak differentiate eksponen macam mana? Salin balik. Differentiate dalam kurungan. Betul tak? Betul.
Lepas tu minus 2 kan, minus 2t differentiate dapat minus 2. Lepas tu dapatlah ni A dia. Inilah A. So kemudian jadi apa kat sini? Jadi apa kat sini? T dengan kosong T. Masukkan zero. Apa dia? Yeah, masuk dekat mana? Dekat T. Yes. Jangan lupa akhirnya declare A ya sayang. Nak declare DVDT pun boleh. Tak ada masalah. Okay, tapi janganlah terlupa. Lebih baik A. Last sekali, inform. Therefore, initial acceleration equal to blah 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 blah. Okay? Faham tak? Faham tak? Faham tak? Ni baru first class ni. Kita akan belajar kinematics untuk 3 kelas. 3 kali je. Hanya 3 kali dalam masa 6 jam belajar kinematics. Kalau dekat maktab, you mungkin akan belajar benda ni sebulan. Macam tu. Hopefully awak faham lah. Teacher dah paling ringkas dah nak bagi you all faham. Especially untuk kita kejar punya mock IG. Macam tu. Sebab soalan ni pelajar kena dapat markah. Teacher. Mudah dapat markah sebenarnya. Okay. Ada soalan? Teacher. Ha. Kan teacher ada kata tadi pasal minimum dengan maximum velocity dan minimum dengan maximum acceleration kan. Ya. Kalau minimum acceleration tu dia sama ke dengan initial acceleration? Apa dia? Nafis maximum? Apa dia? Lagi sekali. Kuatkan sikit suara awak. Minimum acceleration yang teacher kata tadi, dia sama ke Okay, dengan minimum. initial acceleration? Initial acceleration tak sama. Sebab yang tu kita nak cari T. Kalau awak kata teacher sama ke acceleration, initial acceleration, no. Sebab yang tu T equal to 0. Okay, yang ni adalah untuk any kind of initial velocity or initial acceleration, you will be substitute in velocity or acceleration with T equal to 0. You use T equal to 0. But when it comes to maximum acceleration or maximum velocity, you want to find the value of T when the maximum or minimum is acceleration or velocity maximum minimum. So kalau macam ni kan, DADT is acceleration, betul tak? No, velocity. No. Okay, contoh Contoh. Macam soalan Nafi cakap tu kan, boleh ke kita punya initial velocity dia sama tak dengan maximum minimum velocity? Macam tu kan Nafis, betul tak soalan you? Ya teacher, macam tu. Tapi Nafis awak tak boleh pegang konsep tu. Sebab apa? Okay, kalau maximum velocity kita akan guna dv/dt equal to 0 sebab kita nak dapat, because we want to get the value of T. To get the value of T. Sebab macam dia nak beritahu bahawa okay, kalau kita nak tahu maximum drone tu kan, okay, kita nak kaji drone tu, dia nak pergi paling tinggi. Paling tinggi dia boleh pergi pada masa yang keberapa. Tu maksud dia. Kalau you kata, tadi kita buat tadi initial velocity, kita terus substitute T equal to 0. Initial kan? Tapi kalau maximum minimum, kita bermula dengan dv/dt equal to 0 sebab kita nak dapat T. Okay, faham tak? Kita buat latihan ni masa second class nanti ni teacher terang dulu. Tapi faham tak secara general dia? Faham. Faham teacher. Budak perempuan? Faham, teacher. Faham. Okay. Awak ingat macam ni je. Okay, paling jauh kapal terbang boleh pergi pada masa bila? Macam tu. Kalau dia bertolak sekian macam ni, so dia naik ke atas udara, naik. Paling masa bila dia boleh stop kapal terbang tu? Orang kata ni pada masa bila? Macam tu lah lebih kurang dia punya pemahaman untuk maksimum dan minimum. Kalau minimum pula paling rendah. Kalau lah kapal terbang tu dah pada paling maksimum, dia turun tu pada takap berapa? Katalah landing kan. Okay, landing tu paling minimum lah. Tapi pada masa yang ke berapa? Macam tu. Okay, faham Faham teacher. Okay, good. Jadi untuk homework, I rasa you all will continue question number 3. Number 3 exponent, number 4 ln. Nak satu lagi. Adalah 2 soalan je lah. Ayat-ayat dia nanti tak sampai lagi tau. Teacher akan bagi tahu lah bila macam find the velocity when the particle stop momentarily. Apa-apa kan velocity kalau tiba-tiba kan particle tu bergerak dengan tiba-tiba. Macam tu.
Ada banyaklah ayat-ayat dia yang menyebabkan awak kena peka. Kalau awak tak ambil tahu, awak memang tak boleh buat sebab awak tak tahu keywords dia apa. Macam tu. Okay? Okay, so teacher rasa hari ni kita cover untuk displacement sikit dan juga permulaan, the beginning of velocity acceleration. Okay? Do you understand people? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Soalan ID mudah je. Yes. Nanti akhir kelas kita kena buat satu soalan SPM. Jangan risaulah. Jangan risau tu kena buat latihan. Tengok soalan, I hope intervention malam-malam tu kalau DC tolonglah participate. Tak apa, cuba je. Okay? So yang tu saja daripada teacher. Kalau tak faham tolong PM. Jangan malu-malu, jangan segan. Teacher tak marah pun. So yang tu saja kita tutupkan tasbih kifarah dan suratul as. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Thank you di atas komitmen.